Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan yang akan membentangkan tema 3 bagi mata pelajaran MPU 3323 Politik dan Kepimpinan. Tema 3 adalah bertajuk motivasi merupakan satu dorongan dalaman yang wujud dalam diri seorang pekerja untuk berusaha bersungguh-sungguh bagi mencapai matlamat organisasi. Baiklah, ahli kumpulan kami, saya mulakan dengan Hirzi bin Hazli, diikuti Siti Nur Umairah binti Suhaili dan Muhammad Farizan bin Jaibi. Seterusnya Nur Najwa binti Zamri dan terakhir adalah saya sendiri, Kisman bin Salamat. Baiklah, kita akan ke slide seterusnya, iaitu berkenaan dengan pengenalan. Baik, pengenalan yang pertama memiliki matlamat. Mengapa disebutkan memiliki matlamat? Kerana setiap diri seseorang individu itu perlu ada matlamat dalam diri mereka. Jika tiada matlamat, maksudnya tiadalah hala tuju. Kemudian bersungguh-sungguh. Kenapa perlu bersungguh-sungguh? Kerana memiliki matlamat sahaja tanpa kita bersungguh-sungguh untuk mencapainya, sungguh tidak tiada ertilah, tiada maksud, tiada hala tuju matlamat itu. Kemudian kita pergi ke topik kita yang ini motivasi menjadi dorongan. Okay. Kita sudah memiliki matlamat dan kita bersungguh-sungguh nak mencapai matlamat tersebut. Jadi kita perlu ada dorongan di dalam diri kita sendiri untuk kita capai apa yang kita matlamatkan. Namun begitu, jika tiada disiplin diri, kita tak akan mampu walaupun kita ada motivasi dalam diri. Jadi motivasi ini termasuk kita mendisiplinkan diri kita dan kita juga menguatkan tindak dan prinsip diri. Okey, saya ambil di sini petikan daripada Al-Quran yang membawa maksud, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Di mana setiap apa yang kita buat itu, jika ia suka, pasti ada kemudahan yang akan ada di sebaliknya. Kemudian kata ulama tersohor Nusantara daripada Buya Hamka, jangan takut gagal kerana orang yang tidak pernah gagal hanyalah orang yang tidak pernah melangkah. Ayat ini dia memberi satu maksud yang mendalam kerana sekiranya kita takut untuk melakukan sesuatu hanya kerana sebab takut gagal, maksudnya kita tak akan mencapai sesuatu yang memberi kejayaan kepada kita. Baiklah, itu saja. Kita seterusnya, kita ke slide seterusnya. Baik, terima kasih diucapkan kepada sahabat saya, Kisman bin Salamat. Kemudian sekarang ini kita beralih kepada definisi motivasi. Sebentar tadi banyak kita bercerita tentang motivasi tapi kita sendiri tidak tahu apa itu sebenarnya, perkataan itu berasal daripada mana dan perkataan itu merupakan apa. Baik, sebelum itu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Siti Nur Umairah binti Suhaili. Baiklah, kita akan terus kepada definisi motivasi. Jadi perkataan motivasi itu sendiri berasal daripada bahasa Latin mover yang membawa maksud dorongan atau gerakan. Ada juga yang beranggapan motivasi ini datang daripada perkataan bahasa Inggeris iaitu motivation. Motif yang pada dasarnya bermaksud tujuan dan diambil dan dijadikan sebagai pinjaman kata bahasa Melayu iaitu kita tukar sebagai motif. Baiklah. Selesai untuk definisi daripada pihak barat dan juga kita akan masuk kepada definisi menurut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat. Boleh didefinisikan sebagai keinginan yang keras ataupun semangat yang kuat pada diri seseorang yang mendorongnya untuk berusaha dan melakukan sesuatu dengan tujuan mencapai kejayaan. Baiklah. Selesai untuk definisi ketiga-tiga pendapat yang berbeza. Okey. Sekarang kita beralih pula kepada slide yang seterusnya, iaitu definisi. Kita alihkan pandangan kita kepada definisi tokoh ataupun ahli pemikir barat. Yang pertama, Alan Abinowitz yang menarifkan motivasi adalah kekuatan yang menyebabkan individu itu bertindak dengan cara tertentu. Sesetengah daripada mereka punya motivasi akan kerja lebih giat, sementara tidak mempunyai motivasi akan bertindak sebaliknya. Kemudian kita beralih pula kepada ahli pemikir John Schermerhorn mendefinisikan motivasi sebagai memacu dorongan di dalam diri individu yang mempengaruhi jawatan dan kedudukan dalam pekerjaannya. Secara konklusi ataupun secara tuntasnya kita dapat lihat kat sini banyak definisi yang saya telah letakkan tapi semuanya adalah merujuk kepada satu perasaan dalaman yang mendorong manusia. Maksudnya motivasi ni perasaan yang datang kepada kita
Dan perasaan tu yang bawa kita supaya kita boleh berusaha bersungguh-sungguh, kita boleh melakukan sesuatu dengan baik dan sebagainya. So itulah yang kita kenali sebagai motivasi. Tanpa motivasi, kemungkinan dia akan memberi kesan kepada hasil kerja kita. Baik, selesai untuk definisi motivasi, kita beralih pula kepada motivasi dalam organisasi. Sebentar tadi kita bercerita tentang motivasi yang berada dalam diri individu. Pada hari ini bertemakan tema 3, dia lebih memfokuskan kepada motivasi dalam organisasi. Baik, apakah faktor-faktor yang mendorong motivasi dalam organisasi? Yang pertama adalah keinginan, kedua adalah dorongan, ketiga adalah desakan, keempat adalah keperluan dan yang kelima semangat ataupun rangsangan. Baiklah, kelima-lima faktor ini yang menyebabkan kita perlu untuk mempunyai motivasi dalam melakukan sesebuah pekerjaan. Selesai, sekarang kita akan beralih pula kepada slide yang seterusnya, iaitu jenis motivasi. Baiklah, ini saya ambil daripada ahli pemikir daripada Indonesia. Dia berkatakan motivasi ada terbagi kepada dua, iaitu motivasi intrinsik dan juga motivasi ekstrinsik. Baiklah, yang pertama, dia mengatakan motivasi ini adalah lahir sendiri dalam diri manusia. Maksudnya sikap motivasi ini tak perlu dipupuk, tak perlu untuk disemai dan tak perlu untuk didirikan. Sikap motivasi ini boleh wujud semula jadi dalam diri manusia. Dan yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, iaitu motivasi ini perlu dipupuk, perlu disemai, perlu kita bantu untuk hidupkan motivasi dalam diri. Untuk motivasi yang kedua ni banyak mempengaruhi persekitaran. Contoh macam kawan-kawan, contoh daripada desakan daripada majikan dan sebagainya, teguran daripada kawan-kawan, daripada persekitaran kita sendiri. Jadi menunjukkan bahawa kedua-dua motivasi ini adalah berbeza dan kedua-dua motivasi ini merupakan pandangan salah seorang daripada ahli pemikir yang menunjukkan bahawa motivasi setiap orang adalah berbeza. Baik, selesai untuk tugasan untuk saya. Kemudian kita beralih pula kepada sahabat saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Umairah. Seterusnya saya Muhammad Hilzi bin Azli. Saya akan berkongsi tentang teori motivasi dalam organisasi. Okey. Teori motivasi merujuk kepada rangsangan kelakuan manusia untuk mencapai matlamat. Yang mana teori motivasi ini dia mendorong rangsangan tingkah laku manusia ni untuk mencapai matlamat yang dia kendaki ataupun yang dia tetapkan. Okey, menurut pandangan Islam pula, teori motivasi ni didorong oleh 3 perkara, iaitu niat, kaedah dan matlamat. Yang mana niat ni sebagai hamba Allah SWT, kita kena niat lah. Niat kita jadi hamba Allah, kita untuk mengamalkan bumi Allah. Yang kedua ialah kaedah. Yang mana kaedah ni Allah SWT bagi kita akal untuk kita menggunakan kaedah kelakuan tu dengan kaedah yang benar lah. Dan yang seterusnya adalah matlamat. Niat, kaedah dan matlamat. Matlamat ni adalah matlamat kita yang sebenar lah, iaitu pengairan hidup kita. Yang mana apa yang kita usahakan di dunia ni, kita nak ambil hasil dia di akhirat. Mana kalau kelakuan kita baik di dunia ni, maka baiklah balasan kita di akhirat. Kalau kelakuan kita buruk, maka balasan kita buruklah di akhirat. Okey, teori ni dia ada teori teori harapan menurut Vroom, yang menurut teori ni dia terbahagi kepada 3, iaitu jangkaan, instrumentality dan valence. Okey, jangkaan ni dia adalah tingkah laku untuk kita mendapatkan hasil.
Dan instrumentality ni adalah hubungan prestasi kerja, yang mana kalau kita akan lebih bersemangat kalau kita dapat hadiah daripada syarikat tersebut. Dan valence ni ialah penilaian kerja terhadap apa yang syarikat bagi kepada kita. Dan yang seterusnya adalah terdapat 4 keperluan manusia yang mempunyai kaitan dengan pandangan moden teori motivasi, iaitu prestasi, bersahabat, persaingan dan kekuasaan. Okey, prestasi ni yang mana kalau motivasi prestasi ni, kalau dia mendorong seseorang tu, kalau ada halangan, ada perintangan, dia menjadi semangat lah untuk seseorang itu, mendorong seseorang itu melakukan kerja. Dan teori bersahabat ni adalah keperluan seseorang untuk berinteraksi ataupun menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Dan teori persaingan ni dia merupakan dorongan untuk kita bersaing secara sihat lah dalam pekerjaan. Dan teori kekuasaan ni dia, apabila seorang tu berada dalam kumpulan, maka dia menjadi dominan ataupun dia dapat memimpin sesuatu kumpulan. Yang seterusnya ialah teori keperluan menurut McCillian terbahagi kepada 3, iaitu prestasi, kekuasaan dan bersahabat. Ya, sama juga macam 4 keperluan manusia yang pandangan moden teori motivasi, iaitu prestasi, kekuasaan dan bersahabat. Dan cumanya bezanya ialah tiada persaingan. Dan teori X dan Y ni menurut McGregor merupakan cara pengurus ni perlu lakukan kepada pekerja yang berbeza dari segi nilai, kepercayaan, sikap, kebolehan dan ciri-ciri yang lain. Maksudnya pengurus ni kena gunakan cara tak boleh sama untuk semua pekerja. Maksudnya kalau pekerja ni perangai macam ni, majikan tu kena guna cara yang berbeza. Tak boleh guna cara yang sama kepada semua pekerja. Setakat itu saja tentang pembentangan saya. Seterusnya kepada rakan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih saudara Hizi. Seterusnya saya akan sambung bagi tingkatan keperluan motivasi. Tingkatan ini telah diperkenalkan daripada seorang mazhab humanis, iaitu Abraham Maslow. Beliau menekankan kepentingan setiap individu untuk memenuhi setiap peringkat keperluan tersebut sebagai langkah memperoleh motivasi dalam pekerjaan. Beliau telah menciptakan 5 keperluan asas bagi tingkatan keperluan motivasi. Yang pertama ialah keperluan fisiologi, kedua keperluan keselamatan, seterusnya keperluan sosial, keempat keperluan nilai diri dan seterusnya keperluan hasrat diri. Yang pertama, keperluan fisiologi merupakan peringkat yang paling mudah tetapi paling utama bagi seseorang pekerja. Keperluan ini jenis dia macam keperluan asas macam makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian. Keperluan asas untuk kita sebagai seorang manusia lah. Seterusnya, keperluan ini amat penting bagi seorang pekerja sebab keperluan fisiologi ni akan menentukan sama ada individu itu dapat meneruskan kehidupan ataupun tak. Jadi keperluan fisiologi ni pentinglah dalam kehidupan manusia. Yang kedua ialah keperluan keselamatan, iaitu bermaksud
keperluan yang meliputi penjagaan dan perlindungan terhadap masalah fizikal dan mental. Contohnya macam keselamatan seseorang kan. Macam perlindungan, keimbangan. So untuk seorang tu bebas daripada ketakutan. Faktor ini akan mewujudkan persekitaran kerja yang lebih selamat dan terjamin kepada pekerja supaya diorang tak rasa takut, tak rasa gelisah, bimbang semua tu. Yang ketiga, keperluan sosial. Ia meliputi perasaan kasih sayang dan perasaan ingin mengasihi seseorang. Contohnya dia macam nak rasa dikasihi lah dengan semua orang kan, macam nak attention macam tu. Dengan adanya keperluan ini, individu tersebut merasakan dirinya disayangi dan dikasihi. Contohnya dia tak rasa kesunyian lah seseorang kan. Teori ni untuk memberi motivasi lah kepada seseorang kan, supaya dia tak hidup keseorangan. Yang keempat, keperluan nilai diri. Memainkan peranan yang penting untuk mendorong seorang individu supaya lebih bersungguh-sungguh. Keperluannya ni dia membuatkan seseorang itu merasakan diri dia dihormati dan dihargai oleh pihak organisasi. Dengan adanya keperluan ni, dia macam selesa buat kerja tanpa orang paksa-paksa dia. Macam dia buat dengan dia punya keikhlasan dia. Tak ada orang paksa-paksa. Dan yang last sekali ialah keperluan pencapaian hasrat diri. Keperluan ini menunjukkan macam seseorang tu menunjukkan diri dia berkebolehan, macam dia tunjukkan bakat dia. Bakat yang terpendam dia, lepas tu dia tunjuk potensi dalam kerja yang dilakukan. Sampai di sini saja saya punya pembentangan. Saya paskan kepada rakan seterusnya. Terima kasih kepada saudari Najwa. Seterusnya, saya akan membentangkan bahagian saya, iaitu kesan pengaplikasian motivasi. Kesan baik ataupun manfaat dan juga kelebihan motivasi lah kepada diri seseorang individu. Seperti apa yang kita dengar, motivasi ni amatlah penting untuk setiap individu, bukannya kepada organisasi pekerja saja. Malahan pelajar juga memerlukan motivasi. Kenapa kita perlu motivasi? Motivasi ini adalah untuk memastikan fizikal secara amnya dan juga mental secara khususnya untuk sentiasa berada dalam keadaan baik dan juga stabil, untuk mengelakkan diri seseorang individu itu mengalami stres ataupun masalah mental lah. Jadi oleh itu setiap individu perlulah untuk mendengar dan memberikan motivasi antara satu sama lain atas pelbagai sebab yang positif dan juga cenderung untuk membantu mereka yang mempunyai masalah, terutamanya masalah mental seperti yang saya katakan tadi. Oleh itu motivasi ini dia banyak memberikan kebaikan ataupun manfaat kepada sesebuah organisasi pekerjaan, terutamanya kepada individu yang bekerja lah. Kesan baik yang pertama ialah motivasi ni dia berperanan penting dalam melakukan setiap tindakan seseorang. Sebagai contohnya, saya dapat bagi seseorang karyawan dia tidak ingin melakukan suatu pekerjaan tertentu, tetapi disebabkan dia mengetahui kesan dan juga impak positif yang terjadi, maka
dia berfikir ataupun dia memotivasikan dirinya, sesusah apapun pekerjaan yang dia buat, dia tetap akan lakukan sehingga impiannya tercapai. Seterusnya, kesan yang kedua, kesan positif yang kedua ialah apabila kita mengaplikasikan motivasi dalam kehidupan kita, motivasi ini kita dapat jadikan sebagai satu penggerak ataupun permulaan kita dalam setiap perbuatan yang kita hendak lakukan. Sebagai contohnya terhadap kerja. Kadang kita bukan saja pekerja, kita sebagai pelajar pun kadang kita ada satu masa kita akan rasa malas untuk melakukan kerja ataupun melakukan apa-apa saja. Jadi motivasi di sini amatlah penting. Kerana apa? Contohnya bila kita buat kerja, kita setiap langsung kita akan berfikir kalau saya tidak buat kerja pada masa ini, sudah pasti kerja saya akan bertangguh di masa hadapan. Oleh sebab adanya motivasi di dalam diri kita, maka kita akan berfikir, lebih baik aku buat kerja ini berbanding kerja aku akan semakin bertambah pada masa akan datang. Kesan ataupun manfaat yang kedua ialah motivasi ini dapat memberikan ataupun menghasilkan idea dan juga strategi yang baik kepada organisasi pekerja. Kenapa saya kata dapat menghasilkan sebuah idea dan juga strategi yang lebih baik? Kerana motivasi ini kita dapat hasilkan melalui diri kita sendiri dan juga orang sekeliling yang kita bekerja. Jadi kita sebagai organisasi kita perlu tahu betapa pentingnya dan betapa bermanfaatnya motivasi ini untuk mewujudkan sebuah suasana yang aman dan harmoni di tempat kerja. Jadi secara tidak langsung juga bila kita faham motivasi ini, kita akan membantu kita punya rakan sekeliling atau rakan sekerja kita yang menghadapi masalah dari segi mengalami stres kerja ataupun penat bekerja. Oleh itu kita dapat jugalah tiada lagi kerja yang akan tertunda bila adanya motivasi di dalam diri masing-masing. Kesan terakhir ialah ia dapat mempengaruhi kita sebagai pendorong di setiap perbuatan dan mengarahkan diri kita untuk mencapai tujuan kita. Sama seperti isi saya yang pertama lah. Bila kita ada motivasi, biarpun kita merasa penat ataupun stres, kita tetap akan mau melakukan kerja sehingga kita dapat mencapai kita punya target. Jadi, bila kita sudah capai target kita akan rasa berpuas hati lah dengan kerja kita. Jadi, saya dapat simpulkan sini betapa bermanfaat dan pentingnya motivasi yang diterapkan ini akan dapat mendorong jiwa yang lebih posesif dan juga produktif di dalam sesebuah organisasi pekerjaan. Sekian saja daripada saya. Terusnya kesimpulan. Baik, terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Farizan. Okay, berikut adalah penutup bagi perbincangan kami pada kali ini. Okay. Bagi penutup saya dapat kemukakan 5 titik ataupun 5 poin yang boleh kita simpulkan. Pertama adalah dorongan dalaman setiap individu. Okay, seperti yang kita tahu, motivasi ini merupakan sesuatu yang kita sematkan di dalam diri kita untuk membantu kita menjadikan satu dorongan kepada kita untuk melakukan sesuatu seperti pekerjaan ataupun apa jua perkara tersebut. Kemudian meningkatkan keyakinan kita sebab jika diri kita memiliki matlamat, kita ada sesuatu yang hendak kita lakukan tapi kita tiada motivasi diri, jadi kita tiada keyakinan untuk mempersembahkan apa yang kita matlamatkan. Kemudian seperti yang saudara Muhammad Farizan katakan tadi, motivasi ini juga mampu menjadi pemangkin kepada idea yang mungkin lebih bernas ataupun idea yang lebih penuh dengan semangat untuk pekerjaan yang dilakukan. Seterusnya adalah untuk perbaiki sasiah diri. Okay.
motivasi ini bukan setakat kita gunakan untuk satu pekerjaan, sebab sekiranya seorang pekerja memiliki sasiah yang buruk dan dia ingin berubah kepada satu sasiah yang baik kepada syarikat dia, dia perlukan motivasi ini sebagai dorongan kepada pekerja tersebut untuk maju ke hadapan dan memperbaiki sasiah diri. Kemudian sudah pasti membantu juga, motivasi ini membantu untuk mendisiplinkan dan diri kita. Okey, saya memberi satu petikan lagi daripada ulama Nusantara kita yang berkata, kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera di hutan juga bekerja. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada kumpulan kami yang membentangkan tema 3. Sekiranya ada yang perlu ditambah ataupun ada sesuatu yang menjadi pertanyaan, boleh hubungi kami. Sekian, terima kasih.